Dan dalam satu hadis yang lain Nabi pernah sebut, orang yang tidak mau pergi haji, duitnya itu akan habis pada benda lain. Ma min 'abdin wala ummatin yadha'u bi nafaqatin fima yardallah illa anfaqa adhafuha fima yusallitullah. Ma min 'abdin yadu hajja li hajati min hawaiji dunya ila ra'yil muhallikina qabla an tuqda tilkal hajat, yakni hujjatul Islam. Siapa-siapa yang telah pun diberi rezeki untuk pergi haji, mana duitnya mampu untuk, kalau tak tabung haji pun boleh pakai package lah, 120,000 misalnya. Memang dia jutawan, bisnes usahawan jutawan, dia mampu, tapi dia tidak pergi menunaikan haji dan dia sibuk kepada urusan lain, nak menyelesaikan pembinaan bangunan rumah ke apa ke, maka kata Nabi, hajatnya itu takkan dapat ditunaikan illa ra'yul muhalliqina qabla an tuqda tilkal hajat. Sampai orang dah balik pada haji pun kerja dia tak selesai lagi, kerjanya tak akan selesai. Daftarlah haji, takkan miskin orang yang pergi buat haji. Kata Jabir radhiyallahu anhu, Nabi pernah sebut pada dia, wahai Jabir, pergi haji, jangan takut miskin. Maftaqara, kata Nabi, takkan jadi fakir miskin kalau kau pergi haji. Ini jaminan yang diberikan oleh Nabi SAW. Ini hadis riwayat Tabrani. Kita tak nafi belanja pergi Mekah memang tinggi, tapi pergi Switzerland lagi tinggi, Euro tinggi, haji memang tinggi. Sebab jangankan haji, umrah pun sekarang mahal, apatah lagi haji. Kalau kita tengok package umrah, kalau yang syarikat-syarikat umrah buat umrah cuti sekolah, macam ni cuti sekolah, lain harganya. Kalau umrah Ramadan, oh itu beza-beza. Sambut Ramadan harga lain, awal Ramadan harga lain, akhir Ramadan itu lagi harga lain. Starting from 8,000 boleh cecah sampai 23, 24, 25,000 satu orang. Memang belanja besar, tapi don't worry, Allah ganti. Maftaqara, kata Nabi, takkan fakir miskin. Tuan-tuan pernah dengar orang balik haji jadi asnaf? Tak pernah. Walaupun duitnya habis berpuluh ribu, duduk sana bukan sekejap, sebulan lebih, takkan miskin, kata Nabi. Jadi ini pesanan dia yang pertama, naklah kita segerakan. Ada keterujaan. Walaupun adik-adik muda-muda, pergi je lah buka akaun tabung haji, buka, pasang niat, orang kata ya. Yang kedua, bila nak berangkat nanti, niatlah untuk nak mencari dua perkara je, redha, keampunan Allah, cukup. Title haji hajah itu complementary, tidak salah untuk digunakan. Ada orang kadang sindir, Ustaz, kenapa ada orang guna title haji? Kalau nak guna, tulislah semua. Katalah nama dia Haji Sulaiman, tulis semua rukun Islam, syahadah, semayang, puasa, zakat, Haji Sulaiman. You tak boleh sindir begitu. Haji ni kemuncak ibadah. Bila dia letakkan nama dia haji, untuk nak dia adakan jurang antara dia dengan maksiat, supaya dia sedar. Katalah dia kaki karaoke, pergi rumah keluarga kahwin, tengok bila orang nyanyi, kaki menggelitik ni, makan nasi kaki goyang, Allah, Masya Allah, lagu 60-an. Tiba orang nampak kita, silakan Haji Sulaiman menyampaikan lagu, orang tahu kita kaki menyanyi. Tapi bila disebut Haji Sulaiman tu cancel lah, kita tak jadi, ya, tak akan panggil aku haji. Haji ni dia menjadikan kita berfikir banyak kali lah, nak buat kerja tak sunat. Itu tujuannya. Jadi tak perlu petikai. Kalau orang, kenapa nama nak tahu haji? Nabi tak letak pun nama dia Haji Muhammad. Kau jangan bandingkan begitu. Haji Abu Bakar, Haji Omar, Haji Osman, memanglah tak ada. Haji Osman batu 13 ada lah, Haji Osman bin Affan tak ada. Sebab itu haji ni dalam konteks kita, dia adalah kemuncak ibadah. Jadi title complementary, orang panggil kita, at least kita nak jaga perangai kita. Tapi objektif utama buat haji ni, kata beliau, mesti niat cari redha Allah dan keampunan daripada Allah.
Sebab itu orang yang pergi ke Mekah buat haji, didiklah hati kita jadi tawaduk, rendah diri, rasa kehambaan kepada Allah. Buangkan PTB kita, buangkan datuk kita, buangkan Tan Sri ke apa yang kita baru dapat pagi tadi ke apa ke, buangkan semua. Pergi sana, kain je dua helai. Buang semua. Saya pernah menengok semasa di Mina pergaduhan antara jemaah dengan orang tabung haji. Jemaah tu agaknya marah, bas terlampau lambat. Dia nak keluar daripada Mina segera. Kalau tidak, dia kena duduk lebih pada orang lain. Dia kena kejar sebelum hari yang keempat. Jadi dia punya marah, saya PTD tau. Ni apa hal Mina menyebut-nyebut PTD ni? Orang lain ada juga yang jurutera ada semua. Dia nak marah punya pasal. Sabar. Sabar itu subur. Enggak sabar, masuk kubur nanti Banyak nak diterangkan, tapi saya ingat kita beri laluan dulu kepada azan Isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung ceramah pada malam ini sempena meraihkan bakal-bakal jemaah haji 1443, khususnya di kalangan anak-anak qaryah Masjid Bandar Bukit Puchong pada malam ini. Kita sedang menerangkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh para ulama sebelum kita nak berangkat menunaikan haji ini. Tadi kita masuk yang kedua. Yang kedua, hendaklah kita niat nak mencari redha dan ampun Allah. Tinggalkanlah segala kesombongan, pangkat kedudukan duniawi, populariti ke glamour ke, tinggalkan semua. Ada orang sampai di sana nak menunjuk kekayaan, tak boleh lah begitu. Walaupun awak bayar package mahal, jangan act sangat. Kadang tak boleh nak lalu pun lift itu, sebab ini untuk geng-geng package tertentu. Janganlah ada pembahagian-pembahagian begitu. Kita tak nafi ada orang sanggup belanja besar untuk buat haji demi memastikan keselesaan. Package ratusan ribu. Kalau mampu silakan. Orang tutur pun pesan, mulut baca, emas banyak, hati berani, senjata tajam. Tak ada masalah. Duit banyak, silakan. Niat untuk keselesaan buat haji untuk kita, isteri dan anak-anak itu tidak salah. Yang salah adalah lavish, nak menunjuk gaya bermewah-mewah. Itu yang payah. Katakanlah package sediakan bas pergi ke Madinah. Saya tak boleh naik bas, saya sakit perut. Kalau naik bas, GMC boleh, yang baru Yukon. Saya naik lain tak boleh. Janganlah nak bermewah-mewah sangat. Apa yang ada ialah tak naik unta ujung pergi ke Madinah tu. Ada, saya pernah jumpa jemaah ni kaya luar biasa lah. Dia pajak lah kita panggil. Lift tu dia punya. Dengan pihak hotel, sepanjang dia duduk sana, itu dia punya. Yalah kaya, tak ada masalah. Tapi bila ada orang tersalah masuk, menumpang syafaat nak masuk, atau nak tarik muka, keluar yang tak sesuai, rugi. Sebab itu matlamat haji adalah untuk mendidik jiwa kita jadi hamba. Setelah engkau di Malaysia ini, engkau jadi orang hebat, jadi raja ke, jadi menteri ke, jadi pemimpin, jadi somebody. Pergi ke sana kena diturunkan jadi hamba. Jadi ke hamba saja. Lepas itu kadang ada orang dibuat kajian, kenapa kita buat haji ni banyak manasik yang pelik-pelik ya? Contoh, kalau sa'i daripada Safa ke Marwah sampai ke lampu hijau dengan lampu hijau, kenapa kena berlari Ada orang buat kajian, orang duduk Siti Hajar. Pandangan saya lah, ini bukan Siti Hajar, tak Siti Hajar. Allah Ta'ala nak tunjukkan, engkau dah sampai ke Mekah, siapa besar? Aku ke engkau? Engkau wahai Tuhan. Okey, lari sekarang. Beres bos. Lari ya. Kejap lari. Kejap ke sana. Dia nak jadikan kita ni hamba. Hamba yang humble. Tapi disebabkan Mekah, Madinah sekarang ni terlampau banyak hotel-hotel mewah, menyebabkan orang kita yang pongek-pongek ni bawa juga perangai pongek ke Mekah juga.
Dia tak naklah hotel ni busuk jauh lalu dekat orang tak sedekah ramai. Boleh tak intercon buka-buka. Apa benda ni? Janganlah begitu. Ni bukan kita menafikan kemampuan kita untuk duduk di Intercontinental ke duduk di Hyatt ke, tak, bukan menafik. Ada duit jalanlah. Tapi andai kata tak dapat, jangan sampai menjadikan sifat tu tetap nak macam nak pergi melancong. Itu bukan. Sebab itu Nabi pernah sebut kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya'ti 'alan nasi zamanun yahujju aghniya ummati linuzhah. Akan datang satu masa umatku yang kaya-kaya ini pergi ke Mekah untuk makan angin saja. Dia buat pergi Mekah tu macam pergi Gold Coast. Dia buat pergi Mekah macam dia pergi bercuti di Desaru. Dia nak semua layan dia macam dia tu Mak Datin jugalah kalau di sana. Kalau dia tu datuk-datuk juga nak di sana. Bukan tak boleh. Kita gagal. Pendidikan ibadah haji tu gagal kalau kita masih lagi bawa sifat nak lavish sangat di sana.